Okey, baik, baik. Tu dia lah, nampaknya kita punya line terputus tadi ya, Sir Siddiq. Ya, ya, ya. Nampaknya kita kena beri sedikit masa lah untuk yang viewers yang baru-baru ni, kita nak bagi dia masuk ke dalam kita punya live ni kan. Okey, buat masa ni mungkin kita boleh tengok dulu carta terkini COVID-19. Um, so saya dengar semalam rekod untuk jumlah kes baru telah menurun ya, betul ya Cik Siddiq? Ada Cik Siddiq check ke? Ya, ya, ya. Okey, so nampaknya kita dah nampak lah, kita dah nampak kebaikan lah untuk tempoh PKP ni. Okey, dan selain daripada tu kita tengok jumlah kes keseluruhan 5,482, jumlah kes aktif 2,041. Jumlah yang selainnya makin lama makin menurun lah, yang kes sembuh pun dah makin ramai 54, kematian baru pun hanya 3 kan. Okey, so kita dah nampak lah pattern penurunan untuk COVID-19 ni di Malaysia. Okey, baik. Macam mana pula dengan Cik Siddiq ni? Macam mana dengan kelas rasanya? Mungkin kita boleh sembang dulu kot sementara nak tunggu audience kita masuk kan, viewer SG Academy ni. Terima kasih Cik Khairi. Setakat ni kelas kita di SG Academy masih berjalan seperti biasa. Selepas telah diumumkan oleh Ketua Pengarah JPK bahawa student IPT perlu juga teruskan pembelajaran walaupun dalam tempoh PKP tetapi secara virtual. Dan nampaknya setakat ni kelas kita berjalan dengan lancar, pelatih-pelatih pun dapat teruskan latihan, dan apa yang saya nampak daripada virtual class, implementasi virtual class ini, dia ada perubahan daripada reaksi student itu sendiri. Yang mana sebelum ni bila mereka belajar di dalam bilik darjah, dalam classroom, environment dia berbeza. Okay, kita selalu berjumpa, bersemuka. Tapi bila kita dah sampai ke situasi macam sekarang ni, okay, walaupun pelatih PSG Academy ni tahu kita sekarang dalam tempoh PKP, tapi mereka tetap nak teruskan juga pembelajaran. So itu apa yang saya nampak lah dengan student BSG Academy. Okay, nampak dedikasi betul lah student SG Academy ni ya. Yeah. Okay. So mungkin untuk mekatronik bahagian amali tu sesetengahnya perlu ditangguhkan lah sampai kelas kita buka, kita boleh masuk kan. Okay, tapi sementara tu banyak lagi benda yang kita boleh belajar dan mengajar lah untuk pelajar-pelajar SG Academy ni kan. Okay, salah satunya pasal mengenai kursus di SG Academy ialah mekatronik lah, yang Siddiq kita sendiri sebagai trainer lah, dah lama dah, dekat 10 tahun katanya trainer mekatronik dekat SG Academy ni. Okay, selain daripada tu kita ada juga kursus culinary art, kita ada kursus computer system, kita yang terbaru kita ada kursus drone. Tak tinggal juga kita yang sesi yang sebelum ni kita bersama Encik Ismawi dengan Miss Jo kita. Kursus multimedia kreatif kan. Okay. So tapi hari ini topik kita ialah mengenai mekatronik kan. Mekatronik ataupun secara TVET kan. Revolution Industry 4.0. Okay. Itu mengenai topik kita hari inilah. Okay, sebagai mukadimah mungkin kita boleh Siddiq boleh bagi pengenalan mengenai mekatronik itu sendiri. Kan, apa yang diajar ataupun silibus mengcover apa dekat dalam mekatronik di SG Academy ni kan. Okey, silakan Siddiq. Terima kasih Cik Khairi. Okay, terlebih dahulu saya merupakan pengajar mekatronik lah di SG Academy, dan setakat ni telah mencecah 10 tahun lah pengalaman mengajar. Bukan sahaja di SG Academy, malah pernah mengajar di beberapa institut yang lain lah.
Okay, untuk topik pada petang ni, kita nak sembang tentang apa tu mekatronik dan apakah peranan mekatronik ini ke arah industri 4.0 di Malaysia. Okay, so berbalik kepada kursus yang kita tawarkan di SG Academy, iaitu kursus mekatronik, kita ada 3 tahap, iaitu tahap 2 peringkat sijil, tahap 3 peringkat pra-diploma dan tahap 4 peringkat diploma. Jadi setiap tahap ni mempunyai tempoh yang berbeza lah, dia punya duration. Jadi perbezaan pembelajaran antara ketiga-tiga tahap ini adalah dia punya daripada segi teknikal. Kalau kita tengok daripada tahap 2, untuk tahap 2 memang bila mereka masuk ke tahap 2, kita akan dedahkan ataupun kita expose kepada mereka lebih banyak praktikal, iaitu lebih kepada hands on. Lebih kurang 80% praktikal, 20% teori. Macam itulah. So balik kepada mekatronik tadi, apa yang student belajar sebenarnya dalam mekatronik ni? So, balik kepada mekatronik itu sendiri, mekatronik ini merupakan gabungan ataupun kombinasi bidang kejuruteraan. Ya, kalau kita tengok perkataan meka itu sendiri daripada mechanical dan tronic itu daripada elektronik. Maka ianya adalah kombinasi bidang mechanical dan elektronik. Walau bagaimanapun yang kedua-dua, bukan hanya kedua-dua bidang ini saja yang student akan pelajari. Di dalam mekatronik ini dia merangkumi banyak sistem-sistem di dalam sektor otomasi, iaitu semuanya lebih kepada teknologi-teknologi yang digunakan pakai di dalam sektor perindustrian, iaitu bidang otomasi. Di antaranya adalah yang kita selalu nampak di dalam industri yang kita pelajari di kelas adalah seperti sistem pneumatik, sistem elektroneumatik, sistem hidrolik, sistem elektrohidrolik, dan kemudian kita ada PLC, iaitu Programmable Logic Controller, di mana dengan ada PLC kita akan integrasikan ke semua sistem-sistem yang kita dah pelajari tadi seperti yang saya sebutkan tadi lah. Dan pada masa yang sama pelatih juga dilatih untuk skill mechanical, di mana student ini akan dilatih bagaimana untuk mereka cipta mesin ataupun sistem. So mereka akan membuat fabrikasi, seawal daripada fabrikasi, lepas tu dia akan buat installation untuk sistem elektronik, electrical, pneumatic, hydraulic dan seterusnya. Mereka pergi kepada commissioning, untuk commission, untuk uji test projek yang telah dibangunkan tadi. So ini saya cerita keseluruhan lah apa yang telah dipelajari. Untuk tahap 2, apa yang kita lebih dedahkan kepada mereka adalah lebih kepada asas-asas teknikal itu sendiri. Contohnya macam mana nak bangunkan litar elektrik dan elektronik, dan kemudian bila mereka dah faham macam mana nak bangunkan sesuatu litar atau skematik tersebut, mereka juga dilatih untuk troubleshoot, macam mana nak cek ataupun memeriksa sekiranya berlakunya kerosakan ataupun tidak berfungsi dan sebagainya. Okay, jadi untuk tahap 3 pula, tahap 3 ini adalah peringkat pra-diploma. So pembelajaran di dalam tahap 3 ni agak bercampur kepada management sedikit. So di tahap 3 ni mereka akan mempelajari skills yang lebih advance daripada tahap 2. Maksudnya bukan setakat hands-on practical saja, malah ke arah management skills. Okay, untuk student tahap 4 pula. Student tahap 4 ini adalah dia lebih ke arah macam mana nak menguruskan sesuatu projek otomasi itu.
Kalau yang pelatih level 2 tadi ataupun tahap 2, kelayakan mereka tu kalau mereka nak keluar bekerja, mereka boleh dapatkan posisi ataupun jawatan sebagai juruteknik ataupun juruteknik junior. Okay. Bila mereka ada tahap 3 ataupun pradiploma, barulah mereka boleh apply untuk jawatan sebagai technician, tapi memerlukan beberapa maybe pengalaman dan sebagainya. Untuk tahap 4 pula, di tahap 4, student tahap 4 di FG Academy ini sebenarnya kita melatih mereka berdasarkan silibus yang dikeluarkan JITK, lebih ke arah bagaimana kita nak menguruskan sesuatu projek otomasi itu tersebut. Contohnya saya ambil satu topik lah di dalam tahap 4, di mana topik di dalam CU3, iaitu Industrial Automation Installation and Commissioning. Ini adalah topik tahap 4 pelajar diploma. Di dalam topik ini, pelatih akan didedahkan pada proses commissioning itu sendiri. Proses plant commissioning, di mana bagaimana kita nak memulakan sesuatu aktiviti commissioning. Iaitu kalau kita tengok commissioning ini sendiri, dia lebih kepada aktiviti ataupun skop kerja kontraktor, ya, di mana kita menguruskan daripada seawal dokumentasi sumber manusia, lepas tu pergi kepada peralatan, equipment dan material, dan setelah tu kita menguruskan sehingga construction ataupun sesuatu projek itu siap sempurna, dan kita uji kesemuanya dengan mengikuti spesifikasi dan standard yang diminta oleh klien tadi. Dan setelah semuanya berjaya, dan kita serahkan plan itu kepada customer. So ini adalah sedikit contoh apa yang saya boleh tunjuk, di mana pelajar tahap 4 ini sebenarnya dia lebih dilatih kepada ke arah management, macam mana kita nak menguruskan sebuah projek otomasi itu sendiri. Mungkin dah terlalu panjang cerita ini. Okey, mungkin kita nak tengok sedikit lah kan, apa peralatan yang ada kat SG Academy ni kan. Mungkin yang tadi Cik Siddiq ada cakap pasal pneumatik lah, elektroneumatik lah, dan mungkin ada setengah antara kita, antara viewers ataupun adik-adik lepasan SPM maupun PT3 tak tahu apa benda yang Sir Siddiq cakap ni kan. Mungkin kita boleh kongsi sikit gambar kan. Okey, yang ni apa dia ni Sir Siddiq? Yang color biru kotak ni apa dia? Okay, ini adalah kita punya training kit ataupun kit latihan. Untuk pelatih satu, kit ini kita boleh gunakan untuk 2 orang lah, di mana seorang akan memberitahu apakah dia punya jalan skematik itu, dan seorang akan install, akan memasang. Ini yang biru ni adalah electro-pneumatic system, di mana anda boleh tengok di atas, di sudut sebelah kanan dia ada silinder, di mana silinder ini adalah sistem pneumatik menggunakan sistem angin yang dikawal menggunakan tekanan udara lah. Dan kalau kita tengok di bahagian tengah, itu adalah komponen elektrik yang dipanggil relay. Ini adalah electromechanical sebenarnya komponen ini. So relay ini berfungsi menggunakan elektrik. So kita beri isyarat elektrik pada relay ini, dan relay akan mengawal pergerakan sistem angin tadi. So selain daripada ni ada lagi yang lain lah, training kit yang ada dalam SG Academy. Okey, baik. Mungkin kita boleh tengok gambar yang seterusnya. Ni nampaknya trainer kan. Trainer bersama student. Okey, alright. Yang ni bahagian apa pula, Sir Siddiq? Okay, ini makmal ataupun bengkel hidrolik, di mana dalam ni kita gunakan ruang ni untuk mempelajari dan membuat demonstrasi bagaimana pemasangan sistem hidrolik, troubleshoot sistem hidrolik. Jadi kalau anda tengok di hujung sana, kita ada dua stesen dekat hujung yang itu adalah sistem elektrohidrolik, dan di mana di dalam sistem itu dia dilengkapi dengan sistem PLC.
di mana dia bukan seperti sistem yang biasalah hydraulic dan pneumatik tadi. Yang sistem ini kita telah program dan dia boleh dan dia mampu berjalan secara automatik Secara menggunakan automatik ya. betul. Okey, baik. Okey, ni pula ni ruang untuk apa? Nampak macam bengkel banyak power tool kat dalam ni. Ya, betul. Inilah kita punya bengkel fabrikasi di mana pelatih-pelatih belajar seawal tahap 2 lah untuk menggunakan bahan-bahan alat-alat tangan mechanical, lepas tu mesin-mesin mechanical untuk menghasilkan benda kerja lah. Oh, ni pun mungkin bengkel jugalah ya. Ya, betul. Ini sama ni. Okey, so kita dapat lihatlah kat sini peralatan yang sangat cukup lengkap lah kan. Betul. Banyak kita boleh mampu mengajar student yang jumlah yang tinggi lah. Ini Pak yang color merah ni dia ada color code pula. Apa beza dia? Apa beza dia sikit? Kita bezakan dia daripada sistem lah. Dia sistem yang berlainan. Kalau yang pertama tadi kita tengok yang warna biru tu, ataupun dalam ni pun ada satu warna biru kat dalam ujung tu. Yang biru tu sistem elektroneumatik, di mana dia merupakan gabungan dua sistem, iaitu sistem angin dan sistem elektrik lah. Okey. Kalau yang merah ni pula, yang ni sistem pneumatik sahaja, dia tak dikawal oleh elektrik. Maksudnya pelatih akan daripada tahap 2 lah, mereka akan didedahkan sistem pneumatik terlebih dahulu. Bila mereka dah faham sistem pneumatik, kita bawa dia ke sistem elektrik dan elektronik pula. So bila dia orang dah faham elektrik dan elektronik, dan kita cuba combine pula sistem, kita integrate dan kita gunakan training kit yang ada ni. Untuk yang berwarna kuning tu pula, yang tu pula lain, yang ini lain lagi. Yang kuning ni pula adalah training kit PLC, di mana dia ada satu controller dekat sini, yang mana controller ni kita kena program. Kalau sistem elektroneumatik dan sistem pneumatik tadi, kita akan pasang kawalan tersebut menggunakan hard wiring. Hard wiring ni maksudnya kita membuat pendawaian. Okay. Kalau angin tadi kita membuat elektroneumatik pendawaian dan juga penyambungan tubing tu. Tapi untuk PLC still sama juga, kita ada menggunakan penyambungan tubing, sistem angin ada dekat dalam, sistem elektrik pun ada dekat dalam, tetapi dia ditambah satu sistem PLC. PLC ni yang mana kita kena buat program di dalam komputer dan kawal kita punya input dan output di dalam training kit tersebut. Baik. Okey, ini agaknya ruang untuk kelas lah ya. Untuk bahagian teori lah. Kita nampak jugalah banyak dikelilingi oleh tool mekatronik ni. Kalau kita tengok yang tu, dia yang training kit kuning ni, dia dengan komputer sekali. Sebab tu ya dia PLC, dia perlu komputer untuk buat programming. Oh, okey, baik. Okey. Ini contohlah. Ini contoh student SG Academy lah kan, memprogramkan PLC ya, betul? Sekarang ni dia baru nak pasang wiring. Lepas dia pasang wiring, dia akan pasang tubing. Lepas tubing baru dia akan programming lah. Ini pun samalah ya. Tapi yang ni betul, ini sama. Baik. Yang ni pula? Ini pun sama. Cuma kita tukar kit elektroneumatik tadi, kita tambah je PLC kat dalam. Okey. So saya percaya ada satu video mengenai student kita kan. Student kita membuat pembentangan dekat depan penilai, betul ke? Okey, betul. Okey, saya cuba share satu. Ini adalah pelajar yang telah tamat diploma tadi. Okey, mungkin sesidik boleh terangkan sikit? Okey. Ini adalah pelatih tahap 4, iaitu student saya sendiri. Nama dia Chen Jin Gai, dia daripada Selayang. Okey, bapa dia ni ada kilang. So dia pun minat nak belajar tentang automation macam ayah dia juga. So dia datang SG Academy, dia belajar. Dan setakat ni pencapaian budak ni, dia dah masuk ke pertandingan World Skill. Okay, dengan didikan rakan sekerja kita, Cik Hafizuddin.
Dia telah berjaya sampai ke peringkat world skill dan untuk pengetahuan itu adalah dia adalah satu-satunya kolej swasta lah. Yang lain semua kolej-kolej kerajaan. Maksudnya maksudnya bukan dikira sebagai sektor kan? Kita masih kompeten dekat industri, betul? Betul. Okay, mungkin ada satu lagi video yang boleh kita tunjukkan mengenai projek-projek student jugalah. Yang ni mengenai apa pula, Sir? Okay, yang ini pun sama juga, pelatih tahap 4, student saya juga. Okay, yang ni budak ni telah bangunkan satu projek dinamakan sebagai robot robot pembantah kebakaran, nama dia. Dia yang namakan lah. Di mana robot ni berfungsi dia akan mengawal atau bukan mengawal, dia akan mengesan jika ada kebakaran yang berlaku di dalam rumah. So ini untuk kegunaan dalam rumah lah, di mana dia ada dilengkapi dengan sensor haba. Bila dia mengesan haba yang panas, apa dia buat, dia akan trigger dan dia akan hantar SMS terus kepada owner tu sekiranya owner tak ada dalam rumah. So lepas dia hantar SMS kepada owner akan tahu ada sesuatu yang berlaku. Lepas tu robot ni apa dia buat? Dia akan keluarkan, dia akan pancutkan air tu untuk padam api tadi. Oh, okey. Kreatif juga sebenarnya student ni kan? Okay, mungkin kita dah ceritalah sedikit sebanyak macam mana environment mekatronik dekat SG Academy, secara generalnya mekatronik, apa yang dibelajar kan oleh pelajar-pelajar SG Academy kan. Mungkin ramai viewers kat luar sana dah dapatlah gambaran kasar macam mana sebenarnya mekatronik dan juga environment mekatronik di SG Academy. Okey, mungkin kita boleh pergi ke soalan yang kedua. Okey, apa pendapat Cik Siddiq mengenai NOS yang dibangunkan oleh JPK ni? Kita difahamkan yang NOS ni akan kerap diperbaharui kan. Macam mana pula dengan elemen-elemen Industrial Revolution 4.0? Adakah telah diterapkan ataupun macam mana yang cara kita nak terapkan ke dalam NOS yang dibangunkan oleh JPK ni? Silakan, Sir Siddiq. Okay, terima kasih. Baik juga. Mengenai NOS ini adalah satu garis panduan ataupun silibus yang dikeluarkan oleh government, di mana dalam silibus ini dia mengandungi apakah aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan oleh pelatih sepanjang tempoh pelatihan tersebut. Pada pendapat saya, NOS yang telah dibangunkan sekarang ni, iaitu latest revision pada tahun 2016 punya keluaran, konten yang ada dalam silibus tahap 4 ni, saya sentuh yang tahap 4. Konten yang terdapat dalam tahap 4 ni sebenarnya telah ada elemen-elemen 4.0 itu sendiri kat dalam. Okay, cuma bergantung kepada capacity institute itu, macam mana kita nak execute apa yang dimaksudkan oleh JPK tadi. So untuk pada pelaksanaan di SG Academy, secara dasarnya memang kita memenuhi apa yang ada requirement dalam NOS tu lah. Selepas kita telah ditauliah pada tahun terdahulu dan kita mendapat 5 star juga dalam bidang mekatronik ni oleh JPK. Memang kita telah penuhi, tetapi untuk untuk accelerate lagi untuk accelerate lagi pengetahuan pelajar-pelajar di SG Academy terhadap kedatangannya revolusi 4.0 ni ke Malaysia, kita telah modifikasi. Kita tak buang apa yang dimasukkan dalam JPK, tetapi kita tambah, kita murnikan lagi, kita masukkan elemen-elemen yang lebih sesuai lah. Contohnya seperti kita akan masukkan dalam level 4 ni, memang kita ada belajar lebih kepada management, macam mana kita nak menguruskan sesuatu projek, tentang maintenance. Lepas tu kita juga akan belajar macam mana kita nak integrasikan sistem. Apa sistem yang kita kena gabungkan, macam mana kita nak gabungkan kaedah dia.
So untuk tu kita boleh tambah dalam sistem mechatronic punya syllabus seperti additive engineering, additive manufacturing technology. Ini dia lebih kepada kaedah printing lah, di mana 3D printing. So yang ini amat sesuai sekali kalau kita terapkan di dalam mechatronic, sebab dia lebih kepada mechanical, bagaimana student nak menghasilkan sesebuah benda kerja ataupun produk. Dan pada masa yang sama juga kita harus masukkan elemen autonomous robot ke dalam. Memang di dalam silibus JPK memang kita dah ada NOS tentang robot itu sendiri, tapi untuk maklumat, robot ni, teknologi robot ni dia berkembang dengan pantas. So dia ada banyak sistem-sistem ataupun banyak teknologi-teknologi lain yang berkenaan robot boleh kita tambah di dalam silibus mechatronic ni. Dan ada banyak lagi, contohnya seperti cyber security, sebab cyber security ini maybe untuk mechatronic dia lebih kepada hands on, kepada benda technical, tapi sangat tidak sering untuk ke dalam dalam cyber maksud saya. So maybe kita boleh tambah yang benda ni untuk memantapkan lagi proses dan sistem. Dan selain daripada itu kita boleh tambah big data. So untuk tujuan pelatih-pelatih tahap 4 ni adaptasikan bagaimana cara pengurusan-pengurusan yang lebih efektif dengan penggunaan teknologi yang sedia ada sekarang. Okay, dan banyak lagi sebenarnya. Dan itu saja. Okay, baik. Alright, okay. So nampaknya maksudnya struktur yang dibangunkan NOS tu dah ada lah kan. Kita hanya terapkanlah elemen-elemen tu ke dalam kita punya silibus kan. Saya rasa antara faktor penting untuk penyerapan IR 4.0 ke silibus pembelajaran mechatronic kita, projek itu sendiri adalah satu faktor penting kan. Betul tak Encik Sidik? Betul. Kan secara melakukan projek dia mungkin boleh melakukan kemahiran yang mungkin di luar skop apa yang dia belajar kan. Masa untuk dia expand dia punya skill tu kan, mungkin dia tak ada setengah perkara yang dia tak belajar dalam silibus dia boleh apply kan dekat dalam projek dia kan, betul tak? Betul. Okey, baik. Kalau macam tu sekarang ni Encik Sidik sendiri adalah trainer bagi mechatronic tahap 4. Apa condition projek untuk student tahap 4 di SG Academy? Okay, baik. Mengenai projek, setakat ni projek yang dibangunkan oleh pelatih semuanya masih berlandaskan contoh-contoh ataupun model-model mesin ataupun sistem yang digunakan pakai dalam perindustrian. Sebab di mana masa pembelajaran kita banyak terapkan kepada mereka tentang teknologi-teknologi yang digunakan pakai dalam industri. So maybe daripada itu mereka terinspirasi dan mereka hasilkan projek yang sedemikian juga rupa. Tapi walau bagaimanapun bukan semua pelatih menghasilkan projek sedemikian. Ada juga pelatih-pelatih lain yang maybe cenderung kepada IT dan sebagainya. Dia tak buat projek yang melibatkan manufacturing ataupun industri, tapi dia membuat satu projek yang luar biasa, bukan untuk manufacturing tapi untuk kegunaan seharian. So projek-projek macam ni ya, memang kreatif lah dan ada kemungkinan boleh dipasarkan jika dikembangkan lagi. Ya, maksudnya dia bukan ke arah penghilangan macam tu lah kan, tapi pada masa yang sama masih dalam skop mechatronic tu sendirilah kan. Di mana kita ada dua bahagian iaitu mechanical dan elektronik, betul eh? Betul. So dekat apabila student ni akan menghadapi peperiksaan akhirnya oleh penilai luar pun akan menilai projek mereka berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan kan. So kita tak bolehlah sewenang-wenangnya keluar daripada skop mechatronic ni. Itu antara concern yang perlu dititik beratkan oleh trainer lah kan. Betul.
Okey, mengenai kalau cakap tadi pasal manufacturing kan, kita sedia maklum yang Mechatronic ini memang berkait rapat dengan manufacturing. Dan baru-baru ni bila dah keluarnya Industry Revolution 4.0, terdapat salah satu pillar daripada 8 pillar yang di introduce oleh government ialah smart manufacturing ni. Apa benda pula smart manufacturing ni, Cik Siddik? Mungkin secara kasarnya manufacturing kita tahulah, kilang-kilang kan, pembuatan bahan dan sebagainya yang merangkumi otomotif lah, semiconductor dan macam-macam lagi sektor-sektor kat luar sana lah. So smart manufacturing ni apa pula beza dia dengan yang manufacturing yang sedia ada ni? Okey, baik. Terima kasih Cik Adi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan smart manufacturing ataupun kata lain kita boleh panggil smart factory lah. Di mana smart factory ini telah mengadaptasikan trend-trend digital. Di mana trend-trend digital ini dibawa terus ke dalam plant di dalam industri tersebut dan ini menyebabkan mesin ataupun sistem yang di dalam manufacturing tadi tidak lagi memerlukan pengawasan manusia. Kerana sistem-sistem ataupun mesin tadi yang telah dimasukkan ataupun telah digabungkan dengan aplikasi sistem tadi boleh beroperasi secara sendiri, di luar dengan tidak perlu pengawasan daripada supervisor dan sebagainya. Okey, untuk tu saya ingin tambahlah, kalau sekiranya kalau kita fikirkan pada masa depan, ya, kalau kita fikirkan pada masa depan, kita boleh bayangkan, mesin-mesin ataupun sistem-sistem yang di kilang sekarang ni akan berkembang. So apabila mesin ataupun sistem ini telah berkembang kepada satu tahap yang tidak memerlukan pengawasan lagi, dan ini merupakan satu kebimbangan yang besar di mana peluang pekerjaan akan berkurangan pada masa itu. Okey, jadi apa yang berlaku adalah walau bagaimanapun kita memang tahu bahawa revolusi ini kita tak boleh elakkan, kita tak boleh halang. Revolusi ini memang akan tetap berkembang, kemungkinan akan pergi ke peringkat 5.0 dan sebagainya. So oleh yang demikian, okey, pada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa di luar sana, so jika anda lihat, contohnya macam ekonomi di negara-negara maju seperti negara-negara seperti negara Jerman, kalau kita tengok dalam tempoh 10 tahun akan datang, sekarang ni pun antara teknologi yang paling maju di dunia dari segi manufacturing adalah Jerman. So kalau kita bayangkan 10 tahun lagi akan datang, apa akan berlaku? Teknologi mereka akan menjadi semakin canggih lagi. So ini akan menyebabkan mereka ataupun masyarakat mereka di sana akan kehilangan banyak pekerjaan. Okey, tapi walau bagaimanapun ibu bapa ataupun adik-adik di luar sana mesti akan berfikir. Okey, mungkin anda akan berfikir mungkin teknologi yang canggih ni seperti smart manufacturing, smart factory ini bagus. Sudah tentu bagus untuk ekonomi negara. Negara akan berkembang maju, akan jadi kaya. Tapi bagaimana jika adik-adik ataupun anak-anak cucu-cucu akan datang jika tidak mempelajari apa yang sepatutnya dipelajari di sekolah? Adakah setelah mereka keluar daripada sekolah nanti mereka akan dapat pekerjaan di dalam sektor revolusi 4.0? So sudah tentu tidak. So, sebab itulah daripada sekarang setelah kita tahu revolusi 4.0 ni impact dia adalah akan menyebabkan banyak pekerjaan-pekerjaan di kilang akan berkurangan nanti. So sebab itulah kita kena rancang pada masa sekarang untuk
dapatkan pengetahuan-pengetahuan di dalam bidang tersebut supaya kita tak ketinggalan. Okey, Cik Gary. Okey, baik. Itu dia penjelasan yang sangat terperinci. Mungkin saya boleh tambah sedikitlah yang smart manufacturing ni, kalau dari saya dari bidang komputer sistem, smart manufacturing bukan lagi satu sistem yang melakukan rutin harian sahaja kan. Misalnya untuk otomotif tak semestinya dia hanya membina bahagian-bahagian kereta kan. Smart manufacturing dah lebih kepada kita boleh dapat data daripada machine automation tu sendiri kan. Berapa banyak yang diproduskan, macam mana kondisi mesin-mesin kita kan. Ataupun lebih kita kenali sebagai data analitik lah. Data analitik sudah semestinya terlibat dengan IoT lah kan. Dah ada IoT, dah kena ada sensor lagi. So banyak pelibatan teknologi-teknologi baru yang terlibat dalam smart manufacturing ni kan. Betul tak Encik Sidik? Betul, Cik Gary. Okay, daripada data tu sendiri kita boleh proses data tu, kita boleh study kan, kita boleh overcome apa masalah yang mungkin akan timbul. So dekat sini kita boleh secara kasarnya mengelak masalah yang kemungkinan yang boleh terjadilah dekat sistem kita tu. So ini adalah perkara-perkara baru yang akan bergerak menembus industri kita, terutama sekali manufacturing lah. Okey, kalau kita ceritakan banyak betul elemen-elemen ni kan. Banyak sangatlah elemen-elemen yang baru yang perlu diterapkan dengan sistem kita yang sedia ada ni kan. Macam mana keadaan mekatronik di SG Academy ni? Dengan kita pula haluan kita adalah secara TVET kan. So macam mana TVET ini approach kepada IR 4.0 ni dan menjadi TVET 4.0 di SG Academy. Silakan Saya Sidik. Baik, terima kasih Cik Gary. Okay. Untuk Mechatronic di SG Academy ini sendiri, kalau kita tengok memang kalau kita sebut IR 4.0, Revolution 4.0 ni memang bermula daripada sektor industri, di mana mesin-mesin dan sistem ataupun mesin plant di dalam industri mereka telah optimize kepada peringkat yang maksimum lah. So bagi Mechatronic TSG Academy, okay, secara tak langsung memang kita adaptasikan budaya-budaya perindustrian tadi. So sekiranya ada perkembangan baru terhadap dunia industri, maksudnya teknologi-teknologi yang baru, okay, sudah tentu pakar-pakar industri di JPK akan memasukkan elemen-elemen di dalam NOS tersebut. So secara tak langsung kita tak ketinggalan di dalam ruangan tersebut. So untuk oleh yang demikian kita tengok Mechatronic di SG Academy ni sedang menuju ke arah 4.0. Okay, dengan okey, terima kasih. Okey, baik. Itu dia. So maksudnya bukanlah bermaksud kita serap secara total kan elemen-elemen yang ada dekat Industrial Revolution 4.0 ni. Maksudnya kita secara berperingkat mengenalkan benda-benda baru kepada student kita kan. Kita tak boleh terus lompat terus kan. Nah kau ini benda-benda ni kau kena belajar. Tak. So, kita kena buat secara berfasa. Betul tak Encik Sidik? Betul sekali. Okay. So maksudnya secara perlahan-lahan kita menerangkan elemen yang baru, kita menerangkan konsep-konsep yang baru. Apatah lagi bila government sendiri menyarankan untuk kita bergerak kepada Industrial Revolution 4.0. Kita tak nak student kita nanti bila dah habis belajar, bila dia masuk ke dalam industri alam pekerjaan, dia menghadapi kejutan budaya lah, yang mana industri-industri kita dah move forward to Industrial Revolution 4.0 mahupun 5.0 kan. So apa yang kita terapkan di pelajar-pelajar mekatronik di SG Academy, kita berikan latihan yang mana dia bersedia untuk adaptasikan diri dia kepada perkara-perkara baru kan. Betul tak Encik Sidik? Betul sekali. Alright. So kalau kita tengok dalam sudut pelajar mekatronik itu sendiri, mereka memang dilatih siap
skill set untuk menghadapi alam pekerjaan di industri. So kalau sekiranya mereka dapat bekerja di industri, so itu adalah peluang lah untuk mereka sebab memang mereka telah dilatih untuk itu. Tapi sekiranya mereka tidak dapat pergi ke industri, mereka juga boleh menceburi bidang-bidang lain. Disebabkan dalam mekatronik ini dia tidak tertumpu kepada satu bidang saja, tak. Tetapi bidang automasi ini dia luas, sangat meluas. Boleh dikatakan kalau dalam manufacturing tu, kalau dalam perkilangan, satu kilang tu otomasi. So satu kilang tu pelajar mekatronik kena tahu apa dia punya fungsi, apa dia punya sistem, so macam mana dia berfungsi, apa yang dan sebagainya lah. Okey, Cik Gary. Baik. Itu dia. Betul lah macam mana baru-baru ni kita dapat tahu yang bukan sahaja manufacturing, bahkan pertanian pun ada yang melibatkan mekatronik kan, dengan hydro pump lah, dengan sensor yang digunakan kan. So saya rasa mekatronik bukan sahaja untuk manufacturing lah, lagi-lagi dekat kita mencapai satu revolusi industri yang baru ni, dia lagi lebar untuk pelajar-pelajar mekatronik ni untuk ceburkan diri mereka lah, macam yang contoh yang Cik Sidik cakap tadi, yang bekas pelajarnya bapanya ada kilang kan, betul? Ya, betul. So maksudnya dia memang minat betul lah kat dalam bidang tu kan. So maybe mungkin selepas ni ada yang dalam bidang yang berlainan kan, yang dia nak menerusi atau meneraju family business dia, tapi dia nak serap, dia nak apa orang cakap, dia nak terapkan sifat-sifat teknologi dan elemen-elemen industrial revolution ni kan. Betul. Okey, baiklah, kita pun dah sembang panjang lebar dah ni, Sidik, pasal Mechatronic Lab lah, pasal SJ Academy kan, macam mana cara-cara kita untuk menerapkan sifat-sifat IR 4.0 terhadap NOS yang kita sedia ada ni kan. Kita tak boleh sewenang-wenangnya melanggar apa yang telah ditetapkan oleh JPK kan. Okey, so dah panjang lebar ni, kita mungkin sikit lagi soalan mengenai mekatronik ni. Okey, apa pendapat Encik Sidik mengenai dunia mekatronik di industri kita ni? Adakah dia selari dengan IR 4.0 ataupun dia sedikit perlahan, ataupun dia macam mana? Apa pendapat saya Sidik? Terima kasih, Cik Gary. Seperti yang saya katakan tadi, di mana revolusi industri 4.0 ini dimulakan di dalam sektor manufacturing, di dalam perkilangan, di mana mereka meningkatkan potensi mesin-mesin tersebut untuk meningkatkan pengeluaran produk di dalam perkilangan. So untuk tujuan itu, mereka telah optimize menggunakan, mereka adaptasikan teknologi IR 4.0 tadi. So untuk itu, pelajar-pelajar yang belajar di SJ Academy, so mereka tak perlu risaulah sebab mereka berada di landasan yang betul untuk ke arah 4.0 tersebut. Okey, Cik Gary. Okey, baik. Maksudnya industri kita pun berkembang pesat lah dengan apa perkara-perkara baru ni kan. So dengan itu kita tak boleh abaikanlah student-student SJ Academy Mechatronic khususnya untuk mengalami pengalaman dalam teknologi baru ni kan. Okey, so kita dah lama dah ni, lebih kurang 45 minit dah. Okey, mungkin di hujung sesi kita hari ini, sesi dia ada sepatah dua pesanan ke untuk adik-adik kita kat luar sana ke, ataupun ibu bapa yang merancang karier anak-anak mereka, ataupun yang mana mungkin dah ada SKM level 2, ada berhasrat untuk sambung SKM level 3, level 4, mungkin ada yang dah bekerja kan, dia dah habis SKM level 3, dia bekerja dulu. Okey, so macam dia berminat ke diploma kemahiran Malaysia ni, silakan Cik Sidik. Terima kasih, Cik Gary. Okay, kepada viewers yang sedang menonton sekarang, sama ada ibu bapa, guru-guru ataupun adik-adik yang lepasan SPM ataupun PMR lah. Okay, jika anda masih tercari-cari laluan pendidikan yang betul-betul boleh menjamin masa depan anda,
ataupun kepada guru-guru ataupun ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang minat ataupun cenderung ke arah kemahiran, saya nasihatkan program mekatronik adalah program yang relevan dengan industri 4.0. Bukan saya kata yang lain tak relevan, tapi mekatronik ni memang sangat relevan lah, memang tak disangkakan. So kalau kita tengok impact daripada IR 4.0 seperti yang kita bincangkan daripada awal tadi dan seperti sesi yang lepas, implikasi terhadap masyarakat dan ekonomi di negara setelah IR 4.0 ni, pekerjaan-pekerjaan di dalam sektor-sektor manufacturing ataupun di bahagian sektor teknikal akan berubah, di mana mereka akan mengambil pakar-pakar ataupun tenaga-tenaga yang telah khas dilatih untuk bidang tersebut. So kalau kita tengok, jika anak-anak pada masa ini mereka telah dilengkapi dengan ilmu ataupun pengetahuan teknikal sedemikian, so adalah tidak mustahil untuk mereka mendapatkan pekerjaan pada masa tersebut. Kita tidak tahu, maybe mungkin dalam 5 tahun ataupun 10 tahun daripada sekarang, kita akan nampak perubahan yang besar di mana pekerjaan-pekerjaan di dalam negara nanti akan dimonopoli orang-orang yang ada kemahiran. Sebab bidang-bidang pekerjaan yang dijalankan itu memerlukan kepakaran-kepakaran yang khusus. So kalau kita sentuh kepada bidang mekatronik ini, kalau adik-adik ataupun ibu bapa di luar sana yang berminat untuk daftarkan anak anda ke kursus mekatronik, itu adalah satu keputusan yang bijak. Di mana dalam kursus mekatronik ini, anak-anak anda ataupun adik-adik akan banyak mempelajari tentang teknologi-teknologi IR 4.0 lah yang digunakan pakai di dalam industri. So dengan harapan saya, kalau ibu bapa ataupun guru-guru di sana masih lagi tercari-cari, so ambillah peluang ini. Dan anda juga boleh mendaftar sekarang sebab kelas kita berjalan seperti biasa, kita jalankan secara virtual tapi terhad kepada aktiviti praktikal ya. Kita akan buat setelah habis PKP. Okay, so dengan tu itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, itu dia Sidik. So kalau siapa yang berminat dengan mekatronik tu nanti masuk belajar di SJ Academy, dapat jumpalah dengan Sidik ni. Okey, so Mak kata Encik Sidik tadi, kalau macam nampak gaya-gaya anak-anak tuan-tuan perempuan kat sana ada macam repair basikal sendiri ke ataupun godek-godek barang-barang elektronik ke, tu nampaknya dah ada minat lah tu kan. Betul sekali. Okay, so sebaiknya kita merancang masa depan kita berdasarkan benda yang kita usahakan lah. Antara salah satunya mesti kalau dia dah ada minat, mesti dia bersungguh-sungguh belajar kan. So kalau minatnya di mekatronik, apa tunggu lagi, mungkin boleh kita register dekat SJ Academy ni kan. Okay, nampak gayanya bulan depan kita dah mula berpuasa lah, mula bulan Ramadan. So mungkin ada ucapan sikit kot pasal bulan Ramadan kepada viewers kita di luar sana. Itulah, semoga viewers pada petang ni semuanya sehat-sehat, selamat di samping keluarga tercinta, dan sama-sama kita menanti kehadiran bulan Ramadan pada bulan depan. Dan untuk itu kiranya puan-puan ingin mendaftar di SJ Academy sebelum bulan Ramadan pun boleh. So terus saja pergi ke website kita dan register secara online. Baik, itu dia. Untuk pengetahuan viewers kat luar sana pun, kita bakal ada new intake kan minggu depan. Okay. So okay lah, itulah kita dah lama dah berlangsung di sesi FB Live SJ Academy ini. Dengan akhir kata, selamat menyambut bulan Ramadan dan
kekal sihat dan patuh dengan arahan kerajaan. Kita dah nampak dah pattern penurunan kes baru COVID-19 di Malaysia ni kan. So kalau kita terus patuh, kita akan dapat manfaat daripada PKP yang dianjurkan kerajaan. Okey, dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.